Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 2? Kemahiran kita pada hari ini ialah 3.2.4 bahagian 3. Objektif pembelajaran ialah murid dapat menulis sekurang-kurangnya 2 ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Mari kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan imlak. Imlak merupakan perbuatan menyebut perkataan atau ayat supaya ditulis oleh orang lain. Mari kita mengeja beberapa perkataan yang terdapat dalam petikan. Pertama, dilahirkan. D-I-D, L-A la, H-I-R hir, K-A-N kan. Dilahirkan. Kedua, menerbitkan. M-E-me, N-E-R ner, B-I-T bit, K-A-N kan. Menerbitkan. Ketiga, percikkan. P-E-R per, C-I-K cik, A-N-An. Percikkan. Keempat, tekstil. T-E-K-S teks, T-I-L til. Tekstil. Kelima, tenunan. T-E-T N-U-N nun A-N-An. Jadi kita sebut tenunan ya. Jadi kata dasarnya ialah tenun, ada imbuhan an. Seterusnya, mempamerkan. M-E-M mem, P-A-Pa, M-E-R mer, K-A-N kan. Mempamerkan. Perancis. Nama negara. P-E-P-R-A-N ran, C-I-S cis. Perancis. Australia. A-U-S aus, T-R-A tra, L-I-A lia. Australia. Anugerah. A-A-N-U nu, G-E-G R-A-H rah. Anugerah. Kesenian. K-I-K S-I-S N-I-A-N nian. Kesenian. Jadi murid-murid bolehlah mengeja secara latih tubi supaya murid-murid mahir dengan ejaan bagi perkataan-perkataan tersebut. Sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 71. Okey, mari kita membaca petikan yang diberikan dengan nada dan intonasi yang betul. Okey, tajuknya ialah Tokoh Seni. Profesor Dr. Siti Zainun binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainun sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainun membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha tahun 1967 dan 1968 dan anugerah budayawan Selangor tahun 2009. Sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 71. Okey, tajuk pelajaran kita ialah Tokoh Seni. Mula-mula murid dikendaki membaca petikan tersebut. Kemudian cuba perhatikan
ayat-ayat yang ditulis dengan warna merah. Okay, contoh dalam perenggan 1, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okay, beliau B kita tulis dengan huruf besar kerana permulaan ayat perlu ditulis dengan huruf besar. Okay, perkataan di Gombak perlu dijauhkan dan Gombak adalah nama tempat perlu ditulis dengan huruf besar. Demikian juga dengan perkataan Kuala Lumpur menunjukkan nama tempat iaitu kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar bagi huruf K dan L. Okey, begitulah seterusnya murid-murid perhatikan penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca seperti koma dan titik. Okey, selepas ini cikgu akan baca dan murid tulislah ayat yang cikgu baca di dalam buku tulis Bahasa Melayu 1. 1. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Okey, murid tulis ya. Jangan lihat teks. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Titik. Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Cikgu ulang lagi sekali. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Okey, sekiranya bacaan cikgu adalah laju, ibu atau bapa bolehlah baca kat ayat tersebut dan murid akan menulis ayat itu dalam buku BM1. Ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Ulang lagi sekali. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Ayat yang terakhir, nombor 4. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Hantar tugasan murid-murid kepada cikgu pada hari ini. Murid-murid hendaklah menulis dengan tulisan yang kemas. Semak setiap ayat yang telah ditulis agar tiada kesalahan ejaan dan tanda baca. Selamat belajar dan sekian, terima kasih.